Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pagi. So kita jumpa lagi pada hari ini. Okey, selamat hari Sabtu. Mungkin ramai yang keluar bersama keluarga. Tak apa. Nanti kalau ada kesempatan boleh saja tengok semula saya punya sesi live ni lah. Okey. So kita nak cakap pasal apa hari ni? So kita nak bincang berkenaan dengan adakah kita semakin kaya dengan simpanan wang tunai. Bila kita simpan wang tunai, adakah kita semakin kaya? Adakah kita semakin kaya dengan simpan wang tunai? So macam contoh saya sebelum ni lah, dengan tanpa kesedaran berkenaan dengan macam mana emas boleh menambah kewangan saya ni, saya memang simpan dalam bentuk wang tunai jugalah. Sebelum tahun 2014 saya belum kenal lagi dengan ilmu emas. Saya memang simpan duit saya dalam bentuk wang tunai. Okay. So bila saya kenal ilmu ni, jadi saya rasa macam sebenarnya terlambat lah. Sebenarnya agak terlambat untuk saya mula masa tu 2014. Sebab saya pun masa tu dah kerja dah lebih daripada 10 tahun. So macam ya Allah, rasa macam terlambat. Tapi tak apa, better late than never kan. So kita mula saja. Macam contoh kawan-kawan yang kata baru dapat kesedaran sedikit bila dengar tentang sharing-sharing berkenaan dengan ilmu emas ni. Sebab banyak orang yang sharing berkenaan ilmu emas kan. So tak ada masalah, boleh mula saja. Kita mula saja. Sebab kalau kita tak mula, kita takkan dapatlah kita punya perubahan. Emas boleh menambah baik kewangan kita. Sebab sebenarnya sesiapa sahaja perlu simpan ilmu, perlu simpan emas. Sebab emas adalah insurans kepada kewangan kita. Kewangan kita memang perlu, semua orang perlu. Siapa-siapa pun, penjawat awam, student, pekerja swasta, orang bawa Grab, memang semua kena simpan emas. Sebab emas akan melindungi nilai kekayaan kita. Okey. So kenapa saya kata adakah kita semakin kaya? Soalan tu. Adakah kita semakin kaya dengan emas? Apakah kita semakin kaya dengan simpanan wang? Kenapa saya tanya macam tu? Sebab memang faktanya adalah kita akan semakin miskin bila kita simpan emas. Kenapa saya kata macam tu? Sebab memang dah memang terbuktilah benda tu sebenarnya. Sebab duit kita ni dimakan inflasi. Duit kita, contoh ke RM20 ni, RM20 duit kertas ni RM20. So kalau contoh 20 tahun dulu, nilai dia contoh kata boleh beli mungkin 20 tahun dulu boleh beli 4 ekor ayam contoh. Tapi sekarang RM20 boleh beli seekor ayam saja. Sebab mungkin dulu harga seekor ayam, harga sekilo ayam masa tu mungkin baru RM2 1 kilo kan. So kalau kata dalam 2 kilo lebih dah boleh RM5 dah boleh dapat 1 ekor. So 4 ekor dah boleh dapat 4 ekor ayam dah boleh dapat RM20 ni, 4 ekor ayam. Tapi sekarang 1 ekor je dapat RM20. So itu yang kata nilai duit kita dimakan di inflasi. Sebab harga barang sebenarnya makin naik, bukan sebab barang tu naik harga sebenarnya, tapi sebab kuasa beli kita berkurang. So itu dia jadi naik harga. Sebab kuasa beli kita berkurang, duit kita dimakan oleh inflasi. Okey. So inflasi akan mengurangkan nilai duit kita. So kalau contoh kita simpan RM20 ni dulu, so sekarang kita nak pergi beli, kita dah hanya boleh dapat 1 ekor ayam saja, sedangkan dulu kita boleh beli 4 ekor ayam. So kita dah mengurangkan 3 ekor ayam. Mana pergi 3 ekor ayam tu? Dimakan diinflasi lah. Okey. So itu yang kata dimakan inflasi. So kalau contoh tahun 1996 100 dah boleh dapat satu troli 100, dah boleh dapat 1 troli barang masa kita beli dekat supermarket kan. Tapi sekarang 100 dah tak boleh dapat dah 1 troli dah. 100 mungkin boleh dapat dalam 2-3 barang aja kan. Kalau kita beli ayam seekor dah RM20, lepas tu daging sekilo dah RM20 dan RM40. So beli beras satu, kalau kata beras yang biasa pun RM25 kan. So dah RM65. Lepas tu beli sedikit buah dengan sayur dah cukup 100. Baru berapa barang kan. So kalau dulu memang boleh dapat 100 satu troli. Kalau ingatlah yang dah berusia lebih kurang saya ni, boleh dapat 1 troli lah dalam 100 tu. Okey. So itu yang
pentingnya kita tukarkan duit kita yang tidak digunakan dalam masa lebih daripada 2 tahun, ataupun orang yang memang tak boleh menyimpan emas, yang tak boleh menyimpan duit untuk long term ataupun sebagai dana kecemasan, tukarkan kepada emas. Sebab emas menjaga nilai duit kita. Okey, so contoh tahun 2000, contoh tahun 2000 dulu kan, 21 tahun dulu, emas dia punya 1 gram, harga per gram di Malaysia adalah dalam sekidar 30 hingga 40 ringgit sahaja. Sekarang emas dah berharga RM259. So kalau kita simpan tu RM30, maknanya kita simpan RM30, kita tak tukarkan kepada emas 20 tahun dulu. Ini sangat terpakailah untuk dana kecemasan. Sebab kita contoh, macam contoh saya umur 44, saya nak bersara, maknanya saya tak nak buat kerja apa-apa, saya nak bersara, nak makan je duit apa yang ada, maknanya saya simpan sekarang. So contoh, kata masa tahun ni, maksudnya sekarang ni saya bercerita pasal tahun 2000. Contoh tahun 2000 saya simpan RM30 saya tu untuk saya nak guna masa persaraan saya nanti. Contoh kata dalam masa lagi 20 tahun contoh kan, 20 tahun. So kalau kata sekarang ni tahun 2000 saya simpan RM30 saya tukarkan kepada emas RM30 1 gram. So masa saya bersara nanti 20 tahun, contohnya sekarang 2020, maknanya masa tu tahun 2021, kita balik semula kepada tahun 2000. Tahun 2000 masa tu adalah RM30 dalam RM35 1 gram. So saya simpan RM30 saya tu dalam bentuk wang. So kalau saya simpan dalam bentuk wang, satu saya simpan dalam bentuk wang, satu saya simpan dalam bentuk emas lah contohnya. So kita pergi pada tahun 2021 sekarang ni, maknanya tahun yang 2021 masa saya nak bersara, masa tu maknanya harga sekarang adalah RM259. So kenaikan dia adalah 800%. Lebih daripada 800%. Okay, so RM35. Kalau RM35, contoh kata RM35 kita ambil kan. So RM35, 259 tolak 35, so maknanya kenaikan dia RM224 daripada 259. So berapa kenaikan dia? 884%. Tapi kalau kita simpan yang RM30 masa RM30, macam contoh nak beli 1 gram balik. Sebab kita kata 30, dulu aku simpan RM30 dapat 1 gram. So RM30 aku simpan tu nak beli apa-apa sekarang. Dapat RM30 dapat 0.1 gram saja. Dapat 0.115 gram sahaja. So maknanya kuasa beli pun samalah. Kuasa beli RM30 masa yang 20 tahun dulu. Contohnya saya kata contoh RM30, RM20 boleh dapat 4 ekor ayam. Maknanya kalau RM30 boleh dapat 6 ekor ayam. Tapi kalau sekarang RM20 1 ekor, maknanya RM30 tuan-puan 20 tahun, maknanya sekarang boleh dapat 1.5 ekor ayam sahaja. So hilang 4.5 ekor. So hilang 4.5 ekor. Itu sebab kita kena simpan duit kita yang tak digunakan tak digunakan pada 2 tahun. Emas. Kalau saya bercerita pasal emas, saya bercerita pasal emas pelaburan, emas 999, bukan bercerita pasal emas perhiasan ataupun contoh rantai macam ni ke, tidak. Sebab yang ini emas dia adalah keturunan dia 916. So bila 916 sebenarnya dia punya susuk nilai adalah tinggi. So semua barang kita ada susuk nilai kan. Contoh kita beli kereta pun, orang kata golek daya turun daripada showroom pun dia dah hilang lah, dia punya harga dia turun dah apa-apa, contoh RM10,000. So kalau contoh juga macam emas ni, dia ada split dia ada susuk nilai, tapi bahasa emas adalah split. So bahasanya adalah split. So split dia contoh, kalau yang ini split dia sangat tinggi lah, split dia sangat tinggi, jadi kita akan lambatlah dapat untung. Kalau yang ini 3 tahun, at least 3 tahun, saya sarankan at least kalau nak simpan barang gold bar ni ataupun emas pelaburan ni, simpan dalam masa 3 tahun dan ke atas lah, baru nampak. Tapi kalau di pertengahan tu, macam contohnya saya selalu cakap, orang yang tangan panas dengan duit nak simpan untuk sebagai dana kecemasan, di pertengahan tu duit dia nak perlukan duit, boleh sahaja
tukarkan gunakan emas dia ni kita pajak. Janganlah jual lagi sebabnya ada kerugian di situ nanti. Tapi mungkin kalau ada certain masa ada kenaikan yang drastik, macam contoh tahun berapa dulu, tahun 2011, 2010 macam tu, dia kenaikan dia sangat drastik. So orang masa tu yang kata gold rush tu, beli 6 bulan dia dapat untung. Itu macamnya secara unrealistic lah, dari masa tu berlaku lah. So sekarang ni dia macam sideways sebab harga emas dia ada turun naik, tapi dalam masa 10 tahun 5 tahun dia tak akan ada turun daripada harga yang kita beli yang terdahulu, tak akan ada. So kalau yang dah bermula, macam contoh saya yang bermula 2014 dalam 141 gram, so harga tu saya tak akan dapat dah. Kalau itu yang maksudnya bila orang cakap saya nak simpan duit tapi saya nak tunggu harga emas jatuh, harga emas turun. So berapa yang dia nak harga emas turun tu? So sebenarnya kalau orang yang ada ilmu, maksudnya macam contoh kata sebab saya insya-Allah Allah bagi ilmu saya emas melalui Encik Ahmad Zulkifli ni, mentor emas saya lah. Saya bukan pakar emas, tapi mentor emas saya adalah pakar emas lah. Encik Ahmad Zulkifli ini melalui buku dia Bertahan ke 3 Gawatt Wang Emas ni, Bertahan 3 Gawatt, dan juga saya melalui pembacaan dia punya blog lah, muhamadzulkifli.com, muhamadzulkifli.com. So melalui situ yang saya ada sedikit ilmu. Jadi okey, kenapa jadi saya perlu simpan emas? Jadi saya tukarkan duit saya sebagai emas pelaburan macam ni. Masa tu RM145 1 gram. So kalau sekarang maknanya dah untung berapa kan? Dah kalau 1145 tu sudah kenaikan dia dah banyak lah, maknanya kenaikan yang saya beli kan. Contoh 259 tu 145, maknanya kenaikan saya dapat RM114 lah. Daripada masa saya beli dulu, maknanya dah untung lebih daripada banyaklah, maknanya keuntungan saya dah lebih daripada nak dekat double lah kan. So dapat dekat double daripada keuntungan saya masa tu. So tapi kalau tuan-puan yang nak bermula, jangan risau pasal harga, beli saja sebab macam-macam mana pun harga emas akan naik. Cumanya persoalan masa, maknanya 3 tahun ke atas memang kita kata benda tu akan nampak lah dia punya keuntungan. Tapi bila tak ada keuntungan pun, tuan-puan jangan risau, gram emas puan-puan masih kekal. Macam contoh yang ini 10 gram ni harga RM2,500. So kalau kata harga turun pun, still emas tuan-puan ada 10 gram, dan kuasa beli dia adalah kekal seperti tuan-puan beli contoh kata 10 tahun dulu ke 20 tahun dulu ke 5 tahun dulu, kuasa beli dia sama, dia akan mengekalkan kuasa beli. Kenapa saya kata macam tu? Sebab hadis Nabi ada cerita pasal seekor kambing. Itu yang maknanya kita nak tunjuk benda tu memang berlaku 1400 tahun dulu, satu dinar. So hadis Nabi pernah mengatakan, Nabi pernah meminta sahabatnya membeli 1 ekor kambing dengan 1 dinar. 1 dinar, maknanya 1 dinar boleh beli 1 ekor kambing. 1 dinar ni 4.25 gram dia bentuk bulat. Saya tak ada 1 dinar, saya cuma ada yang saya ada 5 dinar. Saya ada 5 dinar. So dinar ni dia bentuk bulat, tu je beza dia. Cuma dari segi gram dia mana pula 5 dinar saya. So dia bentuk bulat je lah. Okey. So ini 5 dinar saya. 5 dinar terbalik pula. Ni 5 dinar. So 5 dinar ni adalah 21.25 gram. Dia bentuk bulat. Kalau yang ini dia bentuk 4 segi adalah gold bar. Beza dia macam tu je. Dari segi dia punya berat, yang gold bar ni adalah tepat lah. Contoh 10 gram, 20 gram, 50 gram, macam tu. So kalau dinar dia 1 gram, 1 dinar 4.25 gram. So kalau 5 dinar adalah 21.25. Itu je beza dia. So contoh, maknanya Nabi pernah meminta sahabat dia membeli 1 ekor kambing dengan harga 1 dinar. Sekarang so contoh hari ini harga 1 dinar adalah RM1,097. So dengan RM1,097 tuan-puan beli dan simpan, memang sampai bila-bila nilai dia akan dapat membeli 1 ekor kambing. Maknanya contoh 10 tahun lagi 1 ekor kambing dah jadi contoh kata 2,000. So masa tu dengan 1 dinar yang tuan-puan beli 10 tahun sebelum, still akan dapat beli 1 ekor kambing. Itu yang mengatakan nilai kekayaan kita dikekalkan dalam bentuk emas. Tapi kalau kita simpan dalam bentuk wang,
Nilai kita tak akan bertambah kaya, kita akan bertambah miskin. Kita cuma nampak dalam bentuk RM, maknanya kat contoh kita ada 10,000. So 10,000 kita nampak 10,000, tapi sebenarnya kuasa beli kita dah berkurang. Macam itu tadilah yang saya cakap. 10 tahun lepas mungkin kata RM20 ni boleh beli 4 ekor kambing pula, 4 ekor ayam, tapi sekarang boleh beli seekor saja. Mungkin lagi 5 tahun boleh beli setengah ekor je lah, RM20. Kan? Okey. So sebab sekarang pun harga dekat RM10 sekarang kan. Kalau naik harga dah kan ayam kan dekat RM10. So yang dalam 2 kilo boleh dapatlah 1 ekor. So kalau mungkin contoh 5 tahun lagi dah jadi RM15 1 ekor, mungkin dapat seekor sikit je lah, ataupun dah jadi RM20 satu kilo, boleh dapat setengah kilo saja, setengah ekor saja. Itu yang kita kata, bila kita simpan dalam bentuk wang, kekayaan kita makin menyusut. Kita tak akan bertambah kaya dengan wang. Itu salah satulah. Okey, so lagi-lagi satu, banyak-banyak risiko lain sebenarnya simpanan wang ni. Nanti mungkin saya akan share lah. So tapi bila kita simpan dalam bentuk emas pelaburan, kita akan mengekalkan kuasa beli kita. Contoh yang ini, saya tak ingat yang ini saya beli berapa, 5 dinar ni. So kalau 5 dinar harga dia RM5,487. So 5,000 ni macam mana pun 5 dinar boleh beli 5 ekor kambing dalam satu masa. 5 ekor kambing maknanya 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi saya boleh beli 5 ekor kambing dengan 5 dinar ni. So mana yang lagi selamat kita simpan? Mana yang lagi selamat dan mana yang lagi untung kita simpan? Tapi kita kena ada juga duit ni sebagai medium pertukaran kita kan. So itu yang saya galakkan, saya galakkan, dan juga mentor emas saya ni menulislah dalam dia punya blog dan juga buku ni, kita kena simpan wang kita. Dia ni mentor saya ni adalah seorang accountant so dia memang well versed pasal duit ni. Dia bekas orang accountant. So bila kita berapa sebenarnya kita perlu simpan duit? Simpan duit hanya untuk kegunaan semasa dan juga 3 bulan pendapatan kita sebagai dana kecemasan. Yang lain kita simpan, macam contoh dana kecemasan yang lagi 6 bulan adalah dalam bentuk contoh kata yang kira zero risiko lah, adalah ASB ataupun tabung haji. Dan kalau yang lagi 6 bulan yang kata nak cukupkan 1 tahun, itu adalah sangat disarankan disimpan dalam bentuk emas pelaburan. Okey. So kalau yang lain dana pendidikan anak, untuk nak buat deposit beli rumah, nak buat dana untuk pergi haji. Semalam saya pun ada tengok yang kata mungkin haji akan naik kepada RM40,000 satu orang kan, sebab mengambil kira dari segi SOP apa semua tu. So kalau RM40,000 maknanya kalau kita simpan dalam bentuk untuk long term, kita tak tahu bila kita dapatkan. Contoh kita ada RM40,000, maknanya kita nak simpan dalam bentuk wang. So mungkin contoh 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, kos tu akan naik, tapi bila kita simpan dalam bentuk wang, kita akan kena tambah lah bila kita nak dapat pergi haji nanti. Contoh kos menaik, tapi dengan dengan simpanan emas pelaburan, tuan-puan masih still boleh pergi. Macam contoh ada banyak kes lah pasal ada perbandingan lah berkenaan dengan kos pergi haji ni. Contoh kata yang pergi haji tahun 1990-an dulu, so memang sangat berbaloi lah bila kita tukar. Contoh kita kata kita nak pergi haji masa tu, saya tak ingat dia punya perbandingan dia. Sekejap saya cari dia punya perbandingan kos pergi haji. Alamak, mana ya? Kejap ya, saya tengok yang pergi haji. Contoh kata yang masa tu adalah dalam 6,000 atau 7,000. So bila kita tukarkan duit 6,000 7,000 tu kepada emas, ada perbandingan dibuat. Lama tak jumpa pula saya punya gambar haji ni. So kalau yang tu sebenarnya bila dah dibuat perbandingan dengan simpanan yang kita convertkan duit masa tu, sekarang ni kita boleh pergi bawa haji dengan bawa orang lain, dengan belum mengambil kira yang kenaikan 40,000 tadilah. So kalau kata contoh kita simpan haji, contoh duit tu dalam bentuk simpanan untuk nak pergi haji, so memang kita akan dapat bawa orang lain lagi untuk nak pergi haji masa yang kita dapat nanti. Sebab
kenaikan dengan emas tu dia akan ada kenaikan lah. Akan ada kenaikan. Aduh, tak jumpa. Okay, sorry. So nanti saya boleh tunjuklah nanti. Okay, so mana yang lagi untung? Simpan duit ataupun simpan wang tunai. Simpan duit ataupun simpan emas. Memang sangat-sangat untung lah. Kenaikan dia untuk 20 tahun pun adalah 500%. So itu yang memang kita kata simpanan emas akan menaikkan nilai kita punya kekayaan. So memang kalau kata contoh pun kan, kalau tuan-puan yang biasa dengar pasal sistem bank apa semua kan, bank kan simpan reserve dia dalam bentuk emas kan. Bank negara. So siapa yang reserve emas yang paling terbesar? Bank negara, Central Bank US. So US pun, bank negara US pun simpan emas. Okay. So maknanya yang itu sistem perbankan yang terbesar dunia pun simpan emas, apatah lagi kita untuk kewangan. So kewangan peribadi pun kena simpan emas, sebab memang pakar-pakar kewangan mengatakan bahawa bukan word saya kan, emas adalah insurans untuk kewangan kita. Emas adalah insurans untuk kewangan kita. Dia akan memastikan nilai kekayaan kita bertahan. Macam tadi kan yang saya kata bertahan, maknanya 1400 tahun dulu 1 dinar boleh beli seekor kambing. Sampai sekarang kalau kita simpan 1 dinar tu, kita beli seekor kambing. Maknanya kita mempertahankan kita punya nilai kekayaan. So kita tak akan jatuh miskin dengan simpanan emas. Kita tak akan jatuh miskin dengan simpanan emas. Sebab apa-apa hal berlaku pun, contoh keruntuhan politik negara ke, keruntuhan sistem mata wang ke, kan mata wang ni kan ditulis wang kertas ini sah diperlakukan dengan nilai. Ni bawah ni, tengoklah duit-duit tuan-puan kan, memang ada bawah ni, wang ini sah diperlakukan dengan dengan nilai. Tak nampak kan? Okey. So dia sah diperlakukan dengan nilai. So kalau tak sah diperlakukan, contoh kerajaan kita runtuh ataupun yang runtuh lah, maknanya runtuh. Contoh kalau yang pernah dengar berkenaan dengan wang Jepun dulu, wang pokok pisang. Siapa yang pegang wang pokok pisang tu, bila kerajaan Jepun kalah di tanah Melayu, duit itu tak ada nilai. Sebab dah tak diperlakukan. Okay. So boleh tengoklah dari segi sebenarnya kejatuhan mata wang di seluruh dunia ni. So ada di Venezuela, saya tak silap, Venezuela, bila wang dia tu hyperinflasi berlaku sangat tinggi di Venezuela, kerajaan dia dah tak boleh nak kontrol dah dari segi value duit wang kertas yang semasa. Dia terus putuskan, maknanya dia terus hapuskan, maknanya macam tak gunakan duit tu dan tukar kepada wang nilai baru, mata wang baru. So siapa yang ada duit yang lama jadi kosong. So itu yang kita kata dia adalah insurans kepada emas adalah insurans kepada kewangan. So apa-apa berlaku, tuan-puan boleh bawa lah benda ni ke mana-mana saja. Contoh keadaan yang kita tak nak lah kan, na'udzubillah min zalik lah, jadi perang ke apa dekat negara kita boleh bawa benda ni dan benda ni akan laku di mana-mana saja. Tapi kalau contoh tuan-puan bawa duit wang Malaysia masa tu dah ke contoh ke perang ke apa ke, so kita pergi luar negara, dah tak ada siapa dah nak duit kita. Sebabnya bila dah perang berlaku, maknanya duit kita dah tak ada nilai. Duit kita akan jatuh nilai lah, dah tak diperlakukan lah dekat negara lain. Sebab keadaan huru-hara akan menyebabkan nilai duit kita akan merudum lah. So of course macam tu. Ini contoh yang berlaku untuk pelarian Vietnam lah yang datang ke Malaysia kan. Boleh tengok lah, boleh tahu, boleh tanya-tanya kalau ada contoh kawan-kawan yang dulu, macam mana dia datang Malaysia? Dia bawa duit Vietnam dulu ke? Tak. Dia bawa emas dan jual di Malaysia. Okay. So siapa yang nak mempertahankan nilai kekayaan dia, duit yang tak digunakan dalam masa lebih daripada 2 tahun, macam contoh kata yang nak bersara kan, maknanya yang nak bersara, contoh kata akan dapat duit gratuity ke, duit KWSP atau apa yang maknanya tak digunakan dalam masa jangka panjang, macam contoh 2 tahun dan ke atas, sangat disarankan tukar kepada dalam bentuk emas untuk menjaga nilai kekayaan tuan-puan. Okay. So maknanya benda tu kalau nak guna boleh saja pergi
jual atau berniaga dalam masa terdekat, sebab dia adalah lebih kurang secair wang kertas. Dalam contoh kata kita pergi arah nu, boleh dapat dalam masa 15 minit dah boleh dapat duit balik. Macam contoh yang ini boleh dapat dalam 5,000. Boleh dapat 5,000. So contoh yang ni 2,000 lebih lah, 10 gram. So dapat 2,000 lebih, dah boleh tukar dan boleh guna duit tu. Ataupun kalau kita ada kemampuan untuk nak bayar balik duit tu bila kita pergi contoh yang pajak tadi lah. So kalau kita tak ada keupayaan untuk nak membayar balik, kalau kita pajak, so kita boleh jual lah. Kita boleh jual. Macam-macam mana pun bila simpan emas dia akan untung, tapi kena dengan ilmu. So itu yang saya buat untuk memberi lah berkenaan dengan ilmu emas. So tanpa ilmu sebenarnya benda ni sekeping logam je lah. Sebab tanpa ilmu kita kata kalau contoh yang beli yang masa contohlah yang beli tahun 2020 dulu yang masa tengah mahal dekat 300 tu kan, so katalah rugilah beli emas. Sebenarnya tak rugi pun, tapi kalau contoh tuan puan beli masa tu, maknanya kita tukarkan duit kita kepada emas masa tu, benda tu kekal dalam bentuk emas. So kalau contoh kata tuan puan tak kekalkan dalam bentuk emas, mungkin duit tu dah hilang, duit tu dah pergi ke mana-mana kah, sebab wang tunai ni sangat fragile lah kan. Bila kita nampak dalam bentuk wang, kita senang nak pergi membeli belah, sebab emosi wang adalah untuk membeli. Sebab kita nampak nilai kekayaan kita, kita nampak nilai RM, contoh kata kita ada 10,000, kita nampak 10,000, so kita terus pergi membeli. Itu pun akan menyusutkan juga nilai kekayaan kita lah kan. Bila kita tengok dalam akaun kita ada 10,000, kita akan cepat aja menukarkan kepada bentuk barangan. Tapi bila kita simpan dalam bentuk macam ni, saya tak pernah lagi lah jual saya punya emas. Okay, so saya pernah pajak, tapi saya tak pernah jual emas. Sebab apa? Saya sayang. Sebab emosi kita dengan emas, kita sayang. Tapi bila emosi kita dengan duit, kita sayang, tapi kita nak cepat je akan convert kepada dalam bentuk barang untuk kita, dan kita kata itu adalah keperluan. Okay, so kalau rasa ada sedikit perkongsian saya ini ada manfaat pada tuan-puan, boleh saja di-sharekanlah apa saya punya live ni untuk orang lain juga tahu ilmu yang sama. Sebab saya pasti ramai orang yang ramai lagi orang di luar sana yang tak ada ilmu ini, tak tahu ilmu ini. Sebab saya pun masa 2014 saya tak tahu pun benda ni, dan saya lebih kepada membeli benda ni lah, membeli sedikit sebanyak barang kemas untuk konon-konon pelaburan. Tapi sebenarnya dengan tanpa ilmu, saya rugilah bila saya beli barang kemas sebagai pelaburan. Okay, so itu saja. Mungkin saya InsyaAllah saya akan berkongsi lagi lah setiap hari. So kalau ada manfaatnya, bolehlah kongsi-kongsikan ilmu ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.